ada segelintir yang kurang mematuhi SOP, yang tidak langsung mematuhi SOP. Jadi kita kena sentiasa peringat sahabat-sahabat kita kan. Okey, selepas ini Legasi bersama dengan Johan Johan Anugerah Perdana Belia Negara 2021, Adib Anas Mat Nor selepas ini tentang belia masa depan negara. Fitri Haris, Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulidur Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam adalah anugerah besar Allah Subhanahu wa taala kepada alam seluruhnya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam adalah rahmat kepada umat, dan baginda sangat menginginkan seluruh umatnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar pengorbanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, sehingga menginginkan setiap daripada kita akan berusaha dan dapat untuk mendapat anugerah syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita membalas akan pengorbanan dan kecintaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini dengan banyak kita bersalawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mencintai baginda, mengamalkan sunnahnya, dan memberikan kesempatan
dalam kehidupan kita untuk membanyakkan salawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Hiburan mendidik jiwa Keluarga Malaysia, kita bulatkan tekad dan bersatu hati untuk terus memelihara serta mempertahankan kedaulatan negara. Sebagai keluarga Malaysia yang besar, kita harus bertoleransi dalam semua perkara. Hormat menghormati serta mengekalkan perpaduan rakyat yang berbilang kaum, agama dan bangsa serta integrasi nasional silang budaya adalah tunjang kekuatan kita sebagai sebuah negara bangsa yang berjaya. Umpama selembar benang dikait, ditenun dan dijalin, akhirnya menjadi kain yang sempurna indah. Melaka 89.5. Anda kini sedang mendengar Ekspresi IKIM bersama Haji Faiz, Haji Osman. Orang-orang yang benar-benar soleh dan mukmin adalah orang yang beriman kuat di dalam hati, dalam waktu yang sama memiliki amal yang segunung, dan insya-Allah dengan redha Allah Subhanahu wa taala dia akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan selamat, tenang dan bahagia. Dengarkan rancangan Imanuna bersama saya, Dr. Aiman Al-Akiti, di setiap hari Khamis jam 5.10 petang, hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Terus setia bersama kami di Game Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Anda teman-teman, kan saya Faiz Haji Osman. Rabu 9 malam kita bawakan rancangan Legasi untuk kita bicarakan tentang isu-isu remaja, isu belia, untuk kita dengarkan pandangan dan juga buah fikiran daripada panel kita yang kita bawakan pada malam ini. Dan istimewa saya bawakan kepada anda dalam rancangan Legasi selain daripada anda mendengarkan dekat radio dan juga tonton menerusi Facebook dan YouTube kami. Kita nak bersama dengan saudara Muhammad Adib Anas Mat Nor, merupakan pengerusi Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung Pulau Pinang, GPMS Pulau Pinang, dan beliau baru sahaja dinobatkan Johan Anugerah Perdana Belia Malaysia 2021. Alhamdulillah, kita nak bersama-sama dengan beliau. Kita alu-alukan bersama dengan kita dalam talian waktu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Adib, apa khabar DJ Faiz? Sihat, Alhamdulillah. Sihat ke kita? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Penang Cuma clear? jadual Penang clear. 2-3 hari ni. Ya? Penang clear ke? Penang okey. Cuma dekat sini sekarang hujan lebat lah. Allah. Di Penang setiap petang ataupun awal pagi. Semoga selamat lah. Apa tadi jadualnya? Jadual sejak 2-3 hari ni agak sikit uruaga lah. Jadi tahu. kena pandai mengatur. Itu orang kata apa? Pengorbanan lah sikit nak kena beri untuk negara Ya, betul. Jadi alhamdulillah lah, banyak undangan yang diterima untuk sesi temu ramah dan sebagainya, dan saya ambil kesempatan ni lah untuk ucapkan ribuan terima kasih kepada IKIM ataupun IKIM yang sudi menjemput saya pada hari ini untuk sama-sama dalam slot Legacy bersama DJ Faiz. Okey, malam ni kita nak cerita tentang belia masa depan negara. Semua orang pun cakap tentang belia masa depan negara. Cuma kita tak tahu coraknya macam mana. Kepimpinan untuk masa depan kita tak nampak lagi lah hari ni. Bagaimana anak muda nak mencorakkan negara untuk masa depan. Tapi itu kejap lagi kita nak bicarakan, kejap lagi kita nak bahaskan. Anda, sahabat-sahabat saya mungkin nak bersama-sama nak mewariskan legasi saudara Adib ni. Kalau adalah sebarang persoalan mungkin nak diajukan, ataupun mungkin kita nak kupas sikit bagaimana beliau punya sumbangan, Adib punya sumbangan kepada negara, kepada golongan belia lah terutamanya dalam memajukan belia kita. InsyaAllah kita nak dengarkan bersama. Tapi awal ini Adib, kita nak berkenal-kenal dululah. Selain daripada mengemudi GPMS Negeri Pulau Pinang ini, apa lagi penglibatan Adib, dan mungkin nak kongsi sedikit latar belakangnya bersama dengan pendengar kita. Okey, baik, terima kasih. Latar belakang pendidikan saya di dalam bidang teknologi kreatif. Okey. Pengkhususan di dalam
filem Oh, okey. ataupun seni layar dari UiTM. Dan saya pernah bertugas sebagai Theatre and Performing Arts Production Manager di International School of Kuala Lumpur dari tahun 2008 sehingga 2012. Okey. Selama 4 tahun saya bertugas di situ. Dan kini saya bersama dengan sebuah syarikat pemaju iaitu Concrete Gold Malaysia Sdn Bhd. Dan pelibatan saya di dalam belia ni bermula sejak tahun 2001 Okey. ketika saya berusia 18 tahun dan saya memilih Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung iaitu GPMS. Dan untuk makluman, saya berjawatan di dalam GPMS ini agak lewat. Sebabnya saya memberi fokus kepada pembelajaran pada waktu itulah. Selepas umur 18 tahun saya melanjutkan pengajian di UiTM. Jadi seterusnya saya bekerja, tetapi pada waktu itu saya telah menjadi ahli GPMS. Okey. Saya memegang jawatan secara rasmi di dalam GPMS pada tahun 2013. Okey. Selepas saya pulang daripada latihan industri, anjuran Majlis Belia Malaysia bersama dengan Kementerian Belia dan Sukan Malaysia dan juga Kementerian Luar Negeri, iaitu program yang diberi nama Youth Mission to the United Nations, yang mana kami yang terpilih telah menjalani latihan industri ataupun intern bersama dengan Permanent Mission of Malaysia to the United Nations di New York selama hampir 2 bulan. Wow. Pada tahun 2013. Jadi pada waktu itu GPMS pulangnya saya ke sini, GPMS melantik saya lah sebagai ketua penerangan GPMS kebangsaan dan jawatan itu saya pegang sehingga hari ini. Okey. Untuk jawatan pengerusi GPMS Negeri Pulau Pinang baru berkuat kuasa pada awal tahun 2021. Baru mandat barulah. Mandat baru dan cabaran pun baru juga DJ. Cabaran pun baru. Oi, cabaran apa? Cabaran pun baru juga bila kita dah memegang kepimpinan di peringkat negeri, cabaran dia lain. Dan seterusnya terdapat juga lantikan di peringkat antarabangsa oleh sebuah pertubuhan yang berpusat di Maldives, iaitu Regional Alliance for Fostering Youth. Di situ mereka telah melantik saya sebagai penasihat antarabangsa untuk program-program belia di sana. Di Maldives. Dan saya di Maldives. Dan saya juga pernah menerima anugerah daripada persatuan tersebut yang diberi nama anugerah The Outstanding Youth Award pada tahun 2018 kerana bagi menghargai jasa saya apabila saya menyumbangkan sebuah lirik lagu di dalam bahasa Melayu yang berjudul Anda Harus Pergi dan Lihat Sendiri. Tujuan lirik itu adalah untuk menarik pelancong dari Malaysia untuk datang ke Maldives. Sebab persatuan tersebut dia ada menerbitkan sebuah album pelancongan yang mana terdapat 8 bahasa, iaitu ada Rusia, ada bahasa Inggeris, kemudian lagu bahasa Melayu, kemudian bahasa Hindi, kemudian Mandarin. Jadi lagu-lagu ini dikumpulkan di dalam satu album untuk tujuan menarik pelancong datang ke sana. Dan pada waktu itu saya pada awalnya suka-suka saja, tapi tak menjangka pada waktu itu lirik saya pilih dan saya menerimalah satu anugerah The Outstanding Youth Award sewaktu di Maldives pada tahun 2018. So maksudnya 2018 tu memang berangkat ke Maldives lah, sebab waktu tu belum pandemik. Saya berangkat ke sana. Kan? Masa belum lagi. Dan hubungan saya personally secara individu tidak terhenti di situ, di mana kenalan-kenalan yang mengenali saya akan saya panggil untuk bersama-sama duduk bersama dengan GPMS untuk merangka aktiviti ataupun program-program secara bersama untuk peringkat antarabangsa. Dan kita turut menjalinkan hubungan yang baik sewaktu saya bersama dengan GPMS, bersama dengan Persatuan Persahabatan Malaysia China. Kemudian kita ada graduan persatuan graduan yang berpusat di Malaysia untuk apa jua perkara-perkara yang melibatkan pendidikan
dan perkara itu melibatkan di negara China. Oh, okey. Jadi saya akan menggunakan dua persatuan inilah, kalau kata di Malaysia, Persatuan Persahabatan Malaysia-China dan juga graduan. Sekiranya kita memerlukan bantuan ataupun konsultasi berkenaan dengan pendidikan di China. Sebabnya kita pernah pergi ke sana untuk melihat jurusan-jurusan baru yang untuk dibawa pulang ke Malaysia, tetapi perkara itu terhenti disebabkan pandemik COVID-19. So ni projek boleh berjalan lagi lah. Ya, sebenarnya banyaklah perkara yang telah kita jalankan, termasuklah bantuan ataupun misi khas yang mana kita pernah saya bersama dengan GPMS, kita pernah membantu pelajar-pelajar Malaysia yang terkandas di bumi Mesir, bagi pelajar-pelajar Malaysia yang mengambil jurusan kedoktoran, farmasi dan pergigian. Kerana pada tahun 2017 terdapat konflik yang berlaku di Mesir, yang mana yuran pengajian dinaikkan secara mendadak dan pelajar-pelajar kita tidak mampu ataupun ibu bapa tidak mampu untuk membayar yuran tersebut, dan GPMS pada waktu itu tampil untuk membantu mereka bagi melangsaikan hutang pendidikan mereka. Itu antara pelibatan. Kami dia tak dapat beasiswa ataupun tajaan. Jadi kita telah merangka satu tabung pada waktu tu, dan kita membantu hampir 70 pelajar-pelajar Malaysia yang berada di sana. Untuk meneruskan pengajian? Untuk meneruskan pengajian, ada di antara mereka dah tamat pengajian, tetapi dia tak boleh dapat scroll ataupun menjalani latihan di hospital tertangguh yuran pasal dia tak bayar yuran. Jadi dia terkandas lah. Jadi tujuan kita ke sana membantu mereka yang memerlukan lah. Itu antara penglibatan, luas penglibatannya, pengalaman menarik bersama dengan UN. Bersama dengan UN di New York, dah ke Maldives. Projek terhenti sekejap di China. Tak apa, kita sambung lagi. Sambung lagi insyaAllah. Tapi cuma hairan lah kan Adib, sebabnya belajar dalam jurusan seni kreatif lah, kita katakan seni lakon layar dan sebagainya, tapi aktif dalam bidang saya kira ini satu bidang kesukarelawan bersama dengan golongan belia kan, untuk membantu memajukan belia, bukan belia dalam negara tapi belia ke peringkat antarabangsa lagi dah. Dan kerjanya bidang pun lain. Ya, betul. Ni macam mana nak selarikan pemikiran ni? Dia melompat-lompat. Kalau mengikut dari segi kerjaya, melompat-lompat. Saya pernah terlibat di dalam produksi filem dan juga televisyen. Seawal tahun 2004 sehingga 2008. Kemudian saya masuk pula dalam bidang pendidikan. Pada waktu itu di International School of Kuala Lumpur sebagai seorang tutor dan juga Theatre and Performing Arts Production Manager di situ. Kemudian 2012 saya membawa haluan sendiri, bekerja sendiri, merencana ataupun menganjurkan program-program pendidikan untuk pelajar-pelajar, khususnya pelajar Melayu, yang mana pada waktu itu saya bersama dengan adinda saya lah, adik saya, kami menganjurkan program-program pendidikan secara percuma kepada calon-calon SPM. Dan program-program itulah yang saya anjurkan daripada 2013 sehinggalah 2019, continuously, setiap tahun secara percuma. Dan boleh katakan setiap tahun tu DJ, saya akan membuat program motivasi ini hampir ke 200 buah sekolah pada waktu itu. Tetapi bukan dijayakan oleh saya seorang. Jadi saya bersama dengan rakan-rakan yang lain melalui platform GPMS, kita mencari motivator dan sebagainya. Kemudian kita juga menjemput guru-guru pakar hasil hubungan baik bersama dengan JPN, hubungan baik dengan pejabat pendidikan daerah yang mana mengemukakan nama-nama guru-guru pakar dalam subjek-subjek tertentu bagi membantu pelajar-pelajar kita ni supaya bila dia masuk exam tu dia tahu apa dia nak buat. Terutamanya bagi subjek-subjek kritikal seperti matematik, sains, bahasa Inggeris dan juga sejarah. Itu antara usaha-usaha yang dibuat dan berterusanlah sampailah sekarang. Cuma nak tahu
Adib dinobatkan sebagai ini apa orang kata majlis yang tertangguh ya. Lama betul menunggu hari belia. Saya pun bila melihatkan majlisnya pada 30 Oktober baru ni hari Sabtu kan, untuk majlis penganugerahan tersebut, kira majlis sambutan Hari Belia Malaysia 2021 itu, dan Adib dah dinobatkan sebagai Johan bagi Anugerah Perdana Belia Malaysia 2021. Nak tahu jugalah apa perjuangan yang dibawa, projek yang dibentangkan sehingga anda dinobatkan sebagai Johan dan juara ini. Okey, untuk makluman semua, Anugerah Perdana Belia Negara yang dianjurkan oleh Jabatan Belia dan Sukan Negara di bawah Kementerian Belia dan Sukan Malaysia, dia merupakan satu anugerah yang membuka pencalonan kepada aktivis-aktivis ataupun ahli-ahli belia yang berpersatuan. Okay. Jadi saya tidak pernah terlintas untuk merebut anugerah ini sebab saya dah tahu kata anugerah ini diadakan setiap tahun. Dah terlibat lama pun dalam persatuan belia kan? Dah terlibat lama dah pun. Sekarang ni tahun yang ke-20. Waktu saya dinobatkan sebagai Johan bagi Anugerah Perdana Belia Negara 2021. Tetapi sebelum itu sebenarnya tahun 2019 saya didesak oleh rakan-rakan belia. Okey. Diorang kata, Habib dah lama kan? Dah lama. Kenapa tak nak mencuba? Jadi saya pun bila ditekan, saya ni orang tak boleh cabar. Okey. Bila orang cabar, mulalah saya membuat persiapan. Jadi pada waktu itu di peringkat negeri Pulau Pinang, saya hanya berjaya mendapat tempat naik Johan. Okey. Dan tidak melayakkan saya untuk bertanding di peringkat kebangsaan. Johan negeri akan dibawa ke peringkat kebangsaan. Johan negeri yang akan dibawa ke kebangsaan. Kemudian pada tahun 2020 sekali lagi saya masuk. Okey. Kan? Mula-mula dah tak nak juga. Tak nak dah. Saya kata cukuplah, nanti apa pula orang kata kan. Tak apa dik, masuk je. Masuk. Tak Johan lagi. Masih lagi naik Johan di Pulau Pinang. Okey. Masih lagi. Dan akhirnya tahun 2020 ini setelah saya melihat kepada syarat-syarat pasal kita pun dari segi umur belia sekarang di Malaysia antara 16 hingga 40 tahun. Yep. Dan persatuan-persatuan belia tertakluk kepada akta umur belia iaitu 16 sehingga 40 tahun. Dan kita pun dikabarkan bahawa umur belia akan diturunkan ke 30 tahun. Dah tak belia je lah. Abang Faiz pun dah tak belia. Ada yang kata akan dikuatkuasakan pada awal tahun hadapan 2022. Ada juga yang kata akan dikuatkuasakan pada awal tahun 2023. Jadi perkara ini sepanjang saya berada dalam arena belia ni, saya tahu kata perkara itu akan berlaku. Okey. Cuma kita nak tunggu bila ianya akan dikuatkuasakan. Sebabnya sepatutnya dah dikuatkuasakan tetapi telah dianjak masa tersebut. Jadi saya kata tak apalah, 2020 ni saya ingat untuk saya masuk, saya kata yalah, kalau kata kali ni kalau kata dapat adalah rezeki, kalau tak dapat pun orang kata percubaan yang terakhir lah. Jadi selepas saya dihubungi oleh pihak KBS untuk peringkat kebangsaan, jadi bila masa tu negeri tak umum lagi siapa pemenang. Negeri tak umum lagi siapa pemenang. Jadi pada waktu tu saya kata aku kemenang ni di peringkat negeri Pulau Pinang kan. Kalau tak kenapa kebangsaan yang call. Jadi di peringkat kebangsaan terdapat 14 calon individu lelaki dan juga 14 calon individu wanita. Yang mana individu lelaki ini mewakili negeri masing-masing. Macam saya mewakili negeri Pulau Pinang. Jadi melalui Anugerah Perdana Belia Negara ataupun APBN singkatannya, penilaian itu adalah tertakluk kepada latar belakang akademik, kerjaya, kemudian program-program yang dijalankan, kemudian dia adalah pecahan-pecahannya seperti bidang pendidikan, keusahawanan, sukan, kesukarelawanan. Dia ada banyak. Okey. Jadi kalau kata lagi banyak yang kita sentuh, maksudnya lagi banyaklah markah yang kita akan dapat. Mileage lagi besar lah.
Jadi termasuklah dengan apa ni seperti program-program yang berbentuk inovasi dan kreativiti dan sebagainya. Jadi mungkin kemenangan ini apabila juri dia menilai semua kriteria-kriteria itu, mungkin saya menepatilah apa kehendak-kehendak yang dikehendaki oleh juri-juri profesional. Dan dia juga bukan sekadar melihat sumbangan kita di peringkat, ialah bila kita dah masuk kebangsaan kan, dia tak nak dia nak melihat secara menyeluruh. Dia bukan sekadar melihat untuk program-program anjuran di peringkat nasional. Dia bukan melihat itu sahaja. Dia bermula dengan program-program antarabangsa, kemudian program-program di peringkat kebangsaan, program-program di peringkat negeri, program-program di peringkat daerah dan juga di peringkat cawangan. Menyeluruh. Dia tak boleh antarabangsa je. Jadi sesiapa yang nak masuk program ini, terutamanya rakan-rakan saya yang belia yang berpersatuan, sebab syaratnya belia tu harus berpersatuan. Dia tak boleh gerak seorang-seorang lah. Macam mana nak gerak seorang-seorang buat kerja sukarela? Tak boleh. Tak boleh. Jadi haruslah menepati kehendak-kehendak penilaian yang telah digariskan ataupun kriteria-kriteria yang telah digariskan oleh juri-juri profesional yang dilantik oleh Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. Jadi dalam banyak-banyak ini saya lebih cenderung kepada penganjuran program-program pendidikan. Sebabnya GPMS dia sebuah persatuan sebuah persatuan yang agak lama, dah 73 tahun dah pada tahun ni. Jadi kita punya misi dan visi adalah pendidikan pelajar-pelajar Melayu khususnya. Dia punya perjuangan itu adalah pendidikan. Jadi sebab itu bila saya di dalam GPMS, banyak program-program pendidikan yang dianjurkan. Sebab itu adalah kita punya core lah, untuk core program dan juga aktiviti. Tetapi kita jangan lupa kepada aktiviti-aktiviti ataupun program-program tambah nilai. Seperti sukan. Kadang-kadang kita pun pendidikan sepanjang masa pun kita pun sakit kepala juga nak memikirkan nak buat nak kena riadah juga. Kita pun nak beriadah juga. Jadi diadakanlah, pernahlah juga saya menganjurkan program-program sukan, program alam sekitar, program yang keusahawanan, kemudian pertandingan video kreatif, bukan sempena lah, sewaktu COVID-19 itu bagi untuk pesanan khidmat masyarakat lah, kan, untuk kita put our awareness kat dalam video tu dan sebagainya. Saya menganjurkan program-program yang sebegitu. Kemudian aktiviti-aktiviti sukarela yang dah kita buat, semuanya dirangkumkan sekali untuk penilaian. Itu yang kata kena sentuh pelbagai sektor itu. Kena sentuh pelbagai. Menyeluruh. Biar pendek kata DJ Faiz, setelah saya melalui semua fasa, maksudnya daripada 2019, 2020, 2021 sehingga saya dinobatkan, bila saya semak balik semula, saya kata yalah, untuk kita nak dapat anugerah ni, kalau kata melihat kepada kriteria yang dikehendaki oleh pihak Kementerian Belia dan Sukan ataupun Jabatan Belia dan Sukan Negara, dan juga juri-juri profesional yang telah dilantik oleh mereka, dia akan melihat secara menyeluruh. Maksudnya calon itu haruslah seorang yang serba boleh, versatile. Versatile. Dia macam jadi nak suruh buat kerja ni, okey, kena dengan jiwa dia pun boleh masuk kan. Jadi tak adalah berfokus satu benda sahaja sebab yalah, belia ini kita nak kena bangunkan dari pelbagai aspek, bukan semata-mata satu bidang. Jadi kepelbagaian. InsyaAllah itu tahniah sekali lagi kami ucapkan. Sebabnya umur belia ni kalau kata di Malaysia 16 sehingga 40 tahun. Jadi bila kita belia yang berpersatuan, memanglah boleh kata setiap hari ataupun setiap minggu, setiap bulan harus memikirkan apakah program yang hendak kita anjurkan ataupun yang kita nak jalankan bagi bagi menyantuni target group. Contohnya 16 sehingga 20 ni, apa jenis program yang kita nak buat? Orang yang umur 20-25 program apa? Kemudian 25-30, yang above 30 pula ada program yang macam mana? Jadi menyeluruh lah. Memang kalau tanya saya,
apabila saya memegang jawatan di peringkat negeri, memegang jawatan di peringkat kebangsaan, memang tidak dapat dinafikan lah kata hari-hari kena berfikir apa yang kita nak lakukan untuk target group yang ada dalam negara kita. Untuk masyarakat, itu sumbangannya. Dah dinobatkan sebagai juara Johan ni, lagi banyaklah selepas ini cabaran-cabaran yang perlu dibuat. Dia jadi orang kata apa, kena ada benchmark lain pula lah yang perlu difikirkan. Dia jadi bukan sekadar menggalas gelaran, tapi ia bersama dengan tanggungjawab yang besar, saya kira, untuk Adib dan juga kawan-kawan untuk menjayakan misi membantu belia-belia dalam negara kita. InsyaAllah Adib, kita nak berehat sekejap. Selepas ini kita nak dengarkan pandangan Adib bagaimana generasi muda hari ini, cabaran-cabaran yang perlu mereka lalui. InsyaAllah jangan ke mana, anda terus tip sama kami, dengar dekat radio, tonton di Facebook dan YouTube kami untuk Legasi kembali seketika nanti. Amalan bersedekah tidak terikat kepada umur, tidak juga kepada agama dan bangsa. Bersedekahlah dengan sedekah yang terbaik, khususnya buat saudara-saudara kita yang berada di Syria dan Yaman, yang kini amat memerlukan bantuan kita. Ayo zahirkan kebersamaan kita dalam kempen bantuan kecemasan Syria dan Yaman, anjuran Aman Palestin, sebagai satu cara memperkukuh tali persaudaraan. Layari www.jommenyumbang.com untuk pertanyaan lanjut. Bangkit berjuang bersama. Kisahnya ada dua orang anak kembar, dua-dua lelaki. Bila nak makan, seorang suka nasi goreng kampung, seorang lagi suka nasi goreng ayam. Bila nak main, seorang suka basikal, seorang lagi suka skuter. Bila nak tidur, seorang suka bantal tinggi, seorang lagi tidur tak pakai bantal. Ayahnya pula ikutkan jelah perangai anak-anak ni sampailah mereka dewasa. Dua-dua pandai berniaga, seorang berniaga offline, seorang lagi berniaga online. Jadi ayahnya hadiahkan mereka pakej berkembar IKIM. Dua-dua ada iklan radio dan iklan media. Senang, dua-dua dapat harga berpatutan. Jom kembangkan lagi perniagaan anda dengan memasarkan produk dan perkhidmatan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan harga berbaloi. Info lanjut hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan adalah pada setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Radio IKIM 20 tahun sentiasa memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang terbaik dan terkini. Kembali jiwaku yang rebah tersungkur, jelaskan Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Subhanallah. Bila kau mau menjauh, kau ingat ke siapa untuk kamu. Radio IKIM 20 tahun sentiasa relevan dan terkini. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terus ikuti kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Legasi kita bawakan pada waktu ini, belia masa depan negara. Kita bersama dengan saudara Muhammad Adib Anas Mat Nor, Johan Anugerah Perdana Belia Negara 2021, bersama-sama dengan kita pada waktu ini untuk kita dengarkan ceritanya, kupasan. Beliau dah kongsi panjang cerita tentang bagaimana untuk berada di tahap ini. Mungkin adik-adik saya yang waktu ini merangka perjalanan mereka dalam jua bidang, inilah antara sumbangan besar yang boleh anda buat bersama-sama, berpersatuan. Satu benda wajib, syaratnya berpersatuan lah. Dan selepas tu dah bila berpersatuan, adalah orang kata projek-projek yang anda rencanakan untuk pembangunan kawan-kawan anda sendiri. Anda adalah golongan belia dan bangunkan bukan untuk orang yang dewasa lebih pada usia kita, tapi ianya kepada golongan belia dan golongan sasar kita. Dan kita nak sembang tentang belia masa depan negara ni. Kita sebut tentang belia masa depan negara hari ini. Cabarannya terlalu tinggi. Adib pun masih lagi bersama dalam Persatuan Belia mewujudkan satu event dan juga nak melihat pembangunan belia dalam suasana pandemik ini. Cabarannya berbezalah kan. Tahun 2018 Adib pergi keluar kan, tahun 2015 kalau buat program tak sama dengan 2 tahun kebelakangan ini. Tambah pula kerajaan nak umumkan kita sedikit-sedikit akan beralih ke fasa endemik. Belum lagi masuk sebab mungkin ada cabaran-cabaran lain yang perlu kita fikirkan. Tapi bagaimana belia hari ini berdepan dengan cabaran untuk pembangunan belia sendiri dalam suasana endemik selepas ni, Adib? Okey, tak dapat dinafikan sewaktu berlakunya pandemik COVID-19, bukan saya seorang tetapi saya dan juga rakan-rakan belia yang lain daripada pelbagai persatuan yang di bawah Majlis Belia Malaysia, kerana di bawah Majlis Belia Malaysia terdapat 40 persatuan ataupun badan gabungan. Pilihlah nak masuk mana.
itulah yang nak masuk yang mana pun. Saya tak dapat nafikan bahawa kami semua agak pada awalnya agak tertekan untuk program apa yang kita nak anjurkan kepada kepada khalayak, terutamanya golongan belia. Sebabnya program-program secara bersemuka sudah tidak dibenarkan. Saya terakhir terlibat sama dalam program pada Hari Belia dekat Putrajaya, tak tahu tahun bila dah. Lepas tu dah tak ada lah, dah sekarang tak boleh buat pun adik kan. Ya, sebab selalunya event untuk Hari Belia Negara sebegitulah. Dia selalunya dia akan sehari suntuk daripada pagi sehinggalah ke malam. Karnival ke apalah. Ya, cuma dah 2 tahun ni sambutan nak kata muram tidak. Sebabnya pada awal itu sewaktu berlakunya pandemik COVID-19, kita cuba yang terbaik lah untuk merencana program supaya belia-belia yang berada dekat rumah tu dia dapat sedikit pengisian. Mendapat sedikit pengisian, tak kisahlah dari segi bidang apa pun, tetapi kita pada masa yang sama kalau kita tak anjurkan program secara maya, pun tak boleh juga nanti orang nampak seolah-olah kita ini ke belakang. Dan apabila berlakunya pandemik COVID-19 ini, kalau tanya kepada saya, hikmahnya adalah bagaimana untuk kita menggunakan teknologi sedia ada secara berhemah. Sebab semuanya secara online, secara maya, dan kita lihat pelajar-pelajar sekolah, pelajar-pelajar universiti, mahupun mereka-mereka yang bekerja di sektor kerajaan maupun swasta, semua dah harus ada gadget dan juga talian internet untuk menjalani apa jua urusan. Ya Allah, kalau tak Adib, kita punya interaksi ni jenuh Adib berkampung seminggu dah dekat KL. Orang tu panggil, orang ni panggil. Ataupun back to back lah. Kan? Ya Allah, letih sangat tu. ulang alik dan sebagainya. Jadi alhamdulillah dengan adanya dengan berlakunya pandemik ini, tetapi di sebalik pandemik itu terdapat hikmah yang tertentu. Walaupun pada awalnya kita rasa sangat sukar. Terduduk jugalah kan. Terduduk juga, kata macam mana ni nak menjalani perbincangan, kalau kata yang berkenaan dengan kerjaya kita, hal-hal kerja kita pun kita rasa kekok sewaktu kita berbincang secara maya. Begitu juga dengan Persatuan Belia, apabila kita berprogram secara maya, kekok dia tu tak dapat nak digambarkan. Orang belia ni aktif tapi duduk kat depan skrin je, tak tahu nak bergerak macam mana. Dia rasa macam mana, dia rasa macam bila dah tak keluar rumah tu rasa macam boleh demam lah. Allah Akbar, lemaunya. Pasal pergerakan kita ni dalam belia ni, dia tak kira tempat dan dia tak kira masa. Betul. Dan apabila kita dah terdapat larangan tertentu, sudah pasti ianya memberi sedikit kesan kepada semua, tetapi lama kelamaan kita cuba menerima. Sebabnya satu, kita tidak tahu sejauh mana COVID-19 ini akan berakhir. Jadi dari masa ke semasa kita memikirkan perkara yang kita rasakan baik untuk semua. Nak tak nak, kita harus menganjurkan ataupun menjalankan program secara maya. Melainkan perkara-perkara yang melibatkan misi-misi bantuan dan sukarelawan. Seperti mana yang berlaku banjir di Yan baru-baru ni, yang mana sekolah turut terjejas, masjid, kawasan kampung dan sebagainya. Yalah, kalau kata itu pun tidak dibenarkan, tapi dalam orang kata kapasiti yang agak kecil. Terhad. Sebab kita nak mengekang penyebaran wabak penyakit. Betul. Kemudian satu lagi macam misi bantuan, yang mana pada ketika itu saya ingat lagi, yang mana pelajar mahasiswa-mahasiswi yang terkandas. Yang terkandas di kolej-kolej pada waktu itu, yang kurang makan, tiada bekalan makanan. Nak tak nak, kita harus tampil dan membantu. Walaupun pada waktu itu kita tak tahulah diri kita ini terdedah kepada virus ataupun tidak. Yelah. Jadi melihat kepada permasalahan ini, apabila sesuatu perkara dah berlaku dan dia ada kekangan, kalau kata kita hanya berdiam diri, kita ke belakang.
Dan melalui itulah kita harus memikirkan apa yang harus kita lakukan ke hadapan. Cuma apabila untuk persiapan untuk masuk ke dalam era endemik yang bakal umumkan nanti, saya sebagai orang kata seorang individu ataupun orang kata sebagai rakyat Malaysia lah, okey, dan apabila melihat COVID-19 ni, virus yang sedang mengganas di seluruh dunia, saya melihat bahawa untuk era endemik yang akan datang ini, apa-apa pun ianya berbalik kepada diri kita. Okey. Dia berbalik kepada diri kita. Maksudnya kita kena lebih sedar dirilah dalam apa jua perlakuan ataupun pergerakan yang kita nak lakukan. Seronok jangan seronok sangatlah. Seronok sangat, kita kena sentiasa beringat. Keduanya, kita kena bertanggungjawab bukan sekadar diri kita sendiri, malahan kepada orang sekeliling yang kita berhubung. Sebagai contoh, sehingga hari ini saya terdapat satu masalah apabila saya rasa saya benci sangat bila orang datang salam. Saya dah sampai tahap yang sebegitu. Okey. Walaupun saban hari daripada tahun sudah sampai tahun ni kan, ketua pengarah Kementerian Kesihatan Malaysia, kemudian Menteri Kanan Menteri Kanan Pertahanan, pada waktu itu Perdana Menteri kita lah, yang tiap-tiap hari bercakap tentang SOP dan sebagainya. Betul. Larangan bersalam, sentuhan. Tapi kadang-kadang orang kita ni dia alpa bila kita dah bagi merentas, kita dah bagi segala-galanya kan. Kadang-kadang dia lupa, dia tetap nak peluk, tetap nak salam. Dia rasa lama sangat tak jumpa. Lama sangat tak jumpa. Sebenarnya betul, saya pun kadang-kadang kata aku pun rindu. Ya. Tetapi dalam keadaan sekarang ini, yang saya pun berjaga-jaga sampai sehingga kan saya pernah kata bagus juga pada waktu sekarang ni pandemik COVID-19. Sebab apa? Bila lagi nak sombong dengan orang. Tak boleh salam kan? Sebabnya dia kenapa saya sikap itu berubah. Kadang-kadang saya pun kata saya minta maaf, bukan saya tak nak salam, tak nak peluk, tak nak apa. Kalau kata korang nak datang sentuh pun kita pun cepat-cepat mengelak dan sebagainya kan. It's not macam kita nak memutuskan hubungan, tetapi memandangkan macam saya masih lagi tinggal bersama keluarga, kemudian ibu pun umur dah 71 tahun, kemudian ada sakit lah macam jantung dan sebagainya. Jadi itu yang saya kata tanggungjawab. Kita memikirkan risiko kan. Kita memikirkan risiko. Bila saya dah involve di dalam belia, lagilah jumpa ramai orang. Nak jumpa ramai orang. Dan saya dah ajar diri saya sekarang ini, kalau kata pulang daripada satu event ataupun satu program aktiviti yang ada ramai orang, saya ajar diri saya sendiri supaya tidak berjumpa dengan ibu saya sekurang-kurangnya 3 ke 5 hari. Pada waktu sekarang. Okey. Saya cuba elak perkara tu. Kadang-kadang rasa macam zalim. Yelah. Tapi kita tak naklah bahaya kan. Tapi pasal kita tak tahu. Betul. Kadang-kadang mungkin diri kita jaga, tetapi dengan orang-orang yang kita berjumpa, kita tak tahu sama cara penjagaan itu sama dengan kita ataupun tidak. Tetapi sekiranya kita semua sedar akan perkara ini, maksudnya kita masing-masing menjaga apa yang telah digariskan oleh pihak kerajaan, MKN, Kementerian Kesihatan Malaysia kepada kita, insya-Allah masuk waktu endemik kita tidak bermasalah. Yep. Yang sekarang dia akan jadi masalah apabila diberi segala peluang, kita mengambil peluang tu, maaf cakap lah, kadang-kadang kita nampak macam melampau. Kan, melalui perkongsian yang kalau kata kita lihat di Facebook, di Instagram story dan sebagainya, ada yang pergi bercuti, ataupun kita lihat sendiri depan mata kita sewaktu sekarang kita dah boleh dine in di restoran-restoran dan sebagainya. Kita lihat bahawa ada golongan yang menjaga SOP, ada yang golongan yang dah melanggar segala SOP. Jadi kalau kata kita masih lagi ada melanggar SOP, tidak menjaga perilaku kita, tindakan kita, perbuatan kita, berkemungkinan nak masuk era endemik itu akan memberi satu kesukaran kepada kita.
sekarang ni saya memikirkan, sekarang ni alhamdulillah lah, jumlah kes semakin menurun. Sekarang ni boleh kata untuk kes-kes harian kadang-kadang 5,000 lebih, kadang-kadang 6,000 lebih. Kan? Sekarang dia main trend macam tu lah. Dia main macam tu lah. Jadi kalau boleh kita nak kurangkan lagi. Cuma duk memikir, sekarang semua dah boleh merentas, semua dah boleh pergi ke sana ke sini bercuti dan sebagainya. Penang pun dah ramai orang. Penang. Penang ni kalau kata datang hujung minggu, Jumaat sampai Ahad semak. Tak payah hujung minggu ni, panjang cuti ni adik. Sekarang ni saya nak kongsi dengan DJ lah. Sebab saya pun ada rakan-rakan yang datang ke Penang baru-baru ni. Okey. Dan ada turut berjumpa dengan dia orang lah. Dah datang ke sini kan. Saya sendiri jadi orang Penang, nak ajak pergi makan pun saya takut. Ramainya orang. Restoran, tempat makan yang famous memang terlampau ramai sangat orang. Beratok lah. Yang nak makan nasi kandak tu, kalau kata dia beratok tu, saya rasa sejam baru dapat nasi. Sama juga yang nak makan cendol, yang nak makan mi sotong dan sebagainya. Beratur tu lain macam kan. Tapi kalau kata cara dia beratur tu, dia ikut SOP-nya, faham lah kan. Dia tak apalah. Saya okey. Tapi sekarang tengok, ini setengah meter pun tak ada. Setengah meter pun tak ada ni. Jadi bila kita melihat keadaan yang macam tu, kita takut. Sebab apa? Sekiranya kes meningkat, adakah nak PKP lagi? Adakah nak tutup lagi? Kalau kata masih lagi tutup, apa yang kita kena fikir adalah ekonomi akan terjejas. Betul. Bukan kata ekonomi negara saja. Kita yang bekerja pun, ekonomi sendirilah. Ekonomi sendiri pun terjejas. Sebabnya ada syarikat-syarikat yang untung pada mereka yang penjawat awam lah. Tapi yang pada orang-orang yang bekerja swasta, yang bekerja sendiri, bisnes, sekiranya berlaku bisnes dan sebagainya, sekiranya berlaku perkara-perkara ni, secara tak langsung dia akan memberi kesan kepada golongan-golongan ni. Dan golongan-golongan tu pula berapa ramai. Jadi nak masuk era endemik ini sebenarnya tak jadi masalah sekiranya kita menjaga pergerakan kita, kita menjaga segala-galanya seperti mana yang telah digariskan oleh kerajaan. SOP tu hadam siap-siap lah. Hadam siap-siap. Sebagai contoh, sekarang dah boleh bersemuka. Sekarang kita dah boleh buat event. Kalau kata kerajaan kata, jumlah kapasiti orang yang perlu hadir itu adalah separuh. Okey. Kalau kata tempat duduk tu 1,000, kita bawa maksudnya 500. Jadi benda tu kita kena ikut. Kalau tanya saya, kena ikut. Barulah kita boleh kembali walaupun tidak sepenuhnya secara normal. Beransur-ansur. Tetapi dia akan beransur-ansur untuk kembali normal. Kita tak nak drastik sangat sebab nanti bahaya tu masih ada. Ya, sebab sekarang pun kita pun masih lagi tidak tahu sejauh mana perkara ini akan berlarutan. Jadi dengan tapi saya pun bersyukur juga pasal saya ada berkongsi dengan rakan-rakan di luar negara, seperti di Indonesia, Thailand, terutamanya apabila kita berkongsi tentang mengambil vaksin dan sebagainya, dia orang puji apa yang telah dibuat oleh kerajaan kita kepada rakyat kita. Ada yang kebetulan pula ada sahabat saya ni, orang rumahnya orang Thailand. Okey. Jadi kita boleh bertanya, dia kata kalau hari tu duduk kat Thailand ni, sekarang kalau kata telefon pun dia kata kawan-kawan yang sebaya dengan dia belum lagi dapat vaksin. Dan dia pun rasa betapa untungnya dia masuk ke Malaysia. Duduk di Malaysia mengikut suami dan sebagainya, dia entitled untuk vaksin dan dia nampak perkembangan sangat cepat. Even dia kata sekarang dia pun dah dapat, tapi mak ayah dia yang kat sana pun belum lagi dapat. Belum lagi dapat, kan? Kita faham bahawa dari segi saiz sebuah negara tu dia orang lebih besar. Tetapi kelangsungan untuk kita nak lakukan perkara ni, dia macam mana pun kerajaan kena strong. Kerajaan dia kena kuat. Dan dia kena bertindak secepat yang boleh. Macam kita di Malaysia ni, saya nampak semua jabatan ataupun agensi orang kata bergerak seiringan lah. Walaupun kadang-kadang bila kita tengok
to all frontliners pun kita pun rasa kesian kepada mereka kerja lebih masa dan sebagainya. Jadi inilah yang saya cuba nak sampaikan kepada semua sebagai kita orang belia. Kita ni contoh. Yang maju negara ke depan ni adalah kita. Kalau kata kita yang tidak menjaga, macam mana satu hari apabila sampai satu tahap kita untuk menjaga negara. Jadi kita kena bermula dengan kita dahulu sebelum kita nak menuding jari kepada orang sekeliling. Salahkan macam-macam pihak. Jangan salahkan. Maksudnya kita bermula dengan kita. Sebab apa, era yang nak berdatang ni era kita lah. Kan? Kalau kata sekarang ni kalau kata belia umur 30, maksudnya untuk mewarisi kepimpinan negara lagi 10 tahun, lagi 20 tahun, itu adalah kita yang nak bergerak ke hadapan. Kalau kata kita sendiri yang hari ini tidak mengikut SOP, membelakangkan segala-gala apa yang telah digariskan oleh kerajaan, maksudnya kitalah yang gagal nanti untuk nak mentadbir negara apabila sampai pada masa yang ditetapkan. Okey, pemerhatian Adib kepada generasi muda. Ini pemerhatian saya dan pandangan saya sebagai seorang individu lah. Kan? Mungkin ada yang setuju ataupun tidak setuju, tetapi dalam pemerhatian inilah pada saya untuk menghadapi endemik, semua orang kena sedar diri. Kena sedar diri. Kena sedar diri, kena jaga kita, kan? Yang dia kata kita jaga kita tu dah betul dah. Betul. Cuma tak tahu jaga ke tak jaga. Cuma nak tahu jaga tak jaga ataupun nak melanggar je semua. Okey, Adib, itu pandangan Adib berkaitan dengan isu endemik ini, tapi Adib sebut tadi generasi muda ini yang akan mewarisi kepimpinan negara. Pemerhatian Adib lah kepada golongan belia yang Adib selama ini dah turun padang bersama-sama dengan belia di Malaysia ini. Bagaimana kita nak melihat tahap kematangan anak-anak muda kita hari ini, dan satu lagi selain daripada kematangan, kita juga nak melihat aspek akhlak dan sahsiah. Kita naklah yang ada isu-isu memahami. Yang jadi macam mana Adib punya pandangan dan pemerhatian Adib kepada golongan belia hari ini? Pemuda lah. Okey, baik. Ini nampak lebih jelas Kalau tanya saya, perkara ni dia nampak lebih jelas seawal tahun 2020. Sebelum tu bukan kata perkara tu tidak berlaku, tetapi mungkin pada waktu itu apabila kehidupan kita normal, kita boleh ke sana ke sini bersemuka dan sebagainya, mungkin kita tak perasan apa yang berlaku di alam maya. Jadi apabila masuk 2020, apabila kita mempunyai kekangan tidak dapat ke sana ke sini, and then apa jua kerja pun sekarang semua melalui teknologi, semua secara maya, semua secara online, hybrid dan sebagainya. Apabila kita dah mula mengambil tahu tentang soal teknologi, kita mengambil tahu soal apps apa yang perlu ada dalam handphone kalau kata untuk benda ni, ialah sebab kita nak mengelakkan kebosanan. Jadi mungkin melalui perkara-perkara itulah yang kita lihat tadi dari segi sahsiah, dari segi kelakuan, perilaku, yang apabila saya sendiri pun walaupun sebagai orang muda ataupun yang masih lagi belia, kadang-kadang ada benda-benda yang dikongsi itu baik untuk kita dan juga masyarakat. Tetapi majoritinya ataupun kebanyakannya yang kita lihat semua yang membimbangkan kita. Dan ini dia kena berbalik kepada, kalau melalui pendapat saya lah, kita kena berbalik kepada revolusi. Revolusi. Sebelum ini kita katakan revolusi industri yang berkaitan dengan teknologi dan juga informasi. Dan apabila tahun 2020 ini kita diperkenalkan dengan society ataupun 5.0, revolusi 5.0 yang menyentuh soal fizikal dan alam maya. Jadi bagaimana kita ni belia pada hari ni, kita nak menyeimbangkan ataupun menseimbangkan dalam bentuk fizikal dan juga alam maya. Maksudnya pada waktu dan ketika ini, betul kita harus menguasai teknologi. Teknologi amat pantas. Betul. Dan sekiranya kita tidak mengejar teknologi, kita akan ketinggalan. Sejujurnya negara-negara moden ataupun yang membangun seperti
Amerika Syarikat, Jepun dan sebagainya, mereka dah bermula dah kalau macam kita kata Google Meet, perbincangan secara talian dah dimulakan dah. Kenapa saya berani berkata sebegini? Sebab saya pernah bertugas di International School of Kuala Lumpur pada tahun 2008 sehingga 2012. Dan perkara-perkara yang berkaitan dengan teknologi ini sangat sinonim dengan kerja-kerja kami. Termasuklah pelajar-pelajar yang berada di situ. Sebabnya apabila kita mengikut silibus negara Amerika Syarikat, jadi kita pun terdedah kepada penggunaan teknologi. Pantang ada teknologi baru, kita akan cuba aplikasi dan kita ajar pelajar-pelajar dan kita sebarkan pula di kalangan pendidik-pendidik ataupun staf-staf yang terlibat. Tetapi kita di Malaysia, budaya kita lain. Dan kita mula nak berteknologi ini secara bersungguh-sungguh ni, yang saya nampak yang semua orang pun mula macam ada telefon tapi rasa telefon ni tak bagus untuk aktiviti macam ni, kena tukar telefon pula. Yang dekat rumah yang dah ada anak-anak yang bersekolah kan, kemudian tak support dan sebagainya, kena beli pula laptop baru ataupun tab yang baru. Itu berlaku dalam masyarakat kita. Tetapi inilah yang kita kata perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang kita nak selaraskan ataupun kita nak seimbangkan dengan keadaan fizikal kita. Ia membimbangkan, tetapi semua pihak kita jangan tuding jari. Sekarang bila masuk saja yang belajar secara online, PDPR dan sebagainya, dulu kalau kata zaman sebelum COVID-19, ibu bapa dia menyalahkan anak-anak, ibu bapa menyalahkan guru-guru. Pada waktu sekarang nak salahkan siapa kalau kata anak-anak sendiri yang tak masuk dalam online? Ibu bapa masih juga bekerja dari rumah. Betul. Anak-anak pula ada segelintir ataupun sebahagian yang tak masuk untuk pendidikan online. Jadi salah siapa? Tak bolehlah satu hari kita nak kata ini masih lagi salah guru. Sebab apa sekarang anak-anak dah depan mata ibu bapa. Pun tak masuk lagi, terbaring lagi. Kan? Ada yang dah sampai anak-anak dah kalau kata tidur ni tidak mengikut waktu dah. 2-3 pagi dengan PUBG lagi. Pagi. Jadi macam mana nak mengikuti kelas seawal 7.30 pagi? Jadi itu saya kata apabila kita dalam keadaan sebegini, keadaan fizikal dan juga maya, kita harus seimbangkan perkara ni. Dan untuk nak menjayakan revolusi 5.0, semua pihak harus menggalas tanggungjawab. Bermula daripada ibu bapa, guru. Kita jangan nak menyalahkan kerajaan saja. Apa yang kerajaan buat, tak kisahlah. Walaupun kita Malaysia ni dah bertukar-tukar dan sebagainya, kita kena ingat satu. Mana-mana kerajaan pun, dia harus menjaga kita sebagai rakyat. Betul. Yang soal parti kita tolak ke tepi. Kan? Kita kena pegang bahawa kerajaan harus menjaga rakyat. Dan kita juga jangan nak menuding jari ataupun menyalahkan sesiapa. Kemudian agensi-agensi yang terlibat, pihak-pihak berkuasa, ibu bapa, guru-guru, kita para belia yang bekerja dan sebagainya, walaupun bos-bos kita, ini semua harus bekerjasama dan perlu ada sikap saling membantu antara satu sama lain. Ini yang saya nampak untuk kita nak menjayakan 5.0 ataupun revolusi 5.0 ini. Kan? Sebab apa? Perkara ni dia nak kena seiring. Teknologi pun kita kena ke depan. Kita kena ke depan. Hubungan fizikal ataupun budaya ataupun adat kita pun kita nak kena jaga. Betul. Yang paling penting sekarang ni kita nak jaga dari segi sasiah. Dan pekerti. Jadi kalau kata kita jadi seorang masyarakat yang berinformasi, kita berteknologi, kemudian kita mempunyai sasiah dan pekerti yang baik, kita akan jadi manusia yang hebat. Sekarang sebab tu dulu kita kalau kata ikut revolusi ni, dia ada revolusi informasi, revolusi industri, teknologi. Kemudian sekarang ni pula
revolusi 5.0 fizikal dan maya. Apabila kita sebut fizikal dan maya itu adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan teknologi. Kemudian apabila fizikal itu berbalik kepada diri kita, sasiah kita, pekerti kita, perilaku kita, dan sekiranya adat, budaya, agama kita pegang cukup, insya-Allah kita akan jadi manusia yang berjaya ke hadapan. Ya, semua orang kena ada peranan untuk sama-sama Semua orang kena ada peranan. kita nak lahirkan generasi pemimpin masa depan negara. Jadi coraklah belia kita hari ini, pemuda kita hari ini ke arah pembentukan pemimpin-pemimpin masa depan negara. Adib, terima kasih banyak untuk kesempatan temu bual kita bersama pada waktu ini, untuk kita dengarkan diskusi bersama dengan Adib. Selamat bertugas untuk sama-sama majukan belia negara kita. Apa projek terdekat ni? Projek yang terdekat insya-Allah pada hari Jumaat dan Sabtu satu program yang diberi nama Literasi Media Kreatif. Okey. Yang akan dianjurkan oleh Majlis Belia Malaysia dengan kerjasama di bawah Jawatankuasa Biro Penerangan Majlis Belia Malaysia, yang mana kita ada program 2 hari 1 malam untuk zon utara yang melibatkan negeri Perlis, Kedah dan Pulau Pinang untuk literasi media kreatif yang akan berlangsung Jumaat dan Sabtu ataupun 5 dan 6 hari bulan ini di IKBN Jitra Kedah. Okey. Dan berkemungkinan hampir 50 orang belia lah dari ketiga negeri ini. Untuk zon utara ini 50 belia yang akan berkumpul dekat situ. So sepatutnya dia lebih lagi, tetapi bila dah kapasiti keadaan begini, itu harus kita jagalah. Okay, sekarang ni dia kalau kata program yang sama tu, kita macam dia dah jadi macam pocket group lah. Group small scale kita kena buat. Okey Adib, tahniah, selamat maju jaya untuk programnya nanti, dan selamat terus menyumbang kepada belia-belia negara, pembangunan belia kita. Tahniah sekali lagi daripada kami di IKIM atas anugerah yang anda terima, berat tanggungjawab yang perlu digalas untuk sama-sama memajukan belia masa depan negara kita, insya-Allah. Adib, terima kasih banyak. Ada kesempatan kita jumpa, kita pergi perkenal cendol, tapi tunggu. Terima kasih juga Faiz juga IKIM yang sudi jemput, dan insya-Allah sekiranya ada peluang kita boleh bekerjasama pada masa depan. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat anda terus setia bersama kami, dengarkan Legasi setiap Rabu 9 malam di IKIM Inspirasi Inforia Islami. IKIM kembali bersama anda dalam Karnival Buku Ilmiah 4.0 Ajuran MAPIM bermula 15 Oktober sehingga 15 November 2021 secara dalam talian. Membawakan buku-buku terhebat IKIM dengan diskaun bermula 20% hingga 60%. Serta percuma CD terbitan Radio IKIM untuk setiap pembelian buku IKIM. Layari sekarang www.ikimniaga.my atau di Shopee dan Lazada IKIM Niaga. Cari IKIM Jarak Niaga. Hubungi 011-576-9540. Kunjungi segera sementara promosi masih ada.